Oh, Kalau dah rakaman, oh dah tu. okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi qala fi kitabihil karim wa laqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah alladzi qala ana warithu man la warithalah aqilu anhu wa arithuh wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi al-warithin ahkam syariah wa mawalahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna sayyidina Muhammadan rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'. Beda tu. Ini mukadimah ya. Tujuannya untuk memudahkan pemula untuk mengenal dasar-dasar ilmu faraid melalui hal ehwal 40 yang dikarang oleh Syekh Hasan Masyad. Kemudian yang mengikuti daripada hal ehwal 40 itu dari perbahasan jadwal ikhwan dan sebagainya hingga akhir kitab. Baik. Kitab ni sebenarnya kedepannya setelah didaurahkan di Fatani, maka terdapat beberapa contoh-contoh yang masih kurang, yang perlu ditakok tambah. Dan insyaAllah lah, kedepannya ini kita ini akan ada beberapa tambahan contoh dan beberapa tambahan permasalahan. InsyaAllah. Kitabul Faraid. Faraid jam'u faridah. Nah, kalimat faridah ni banyak makna. Jadi makna di antara faridah ni selain daripada makna kewajiban adalah mafruḍah. Benda yang ilat penamaan ilmu faraid dengan makna mafruḍah yang ditetapkan, yang disukatkan, yang dikadarkan, yang ditakarkan. Lima fiha, ilat penamaan dia kerana pada permasalahan faraid ini minas siham, ada habuan-habuan, bahagian-bahagian siham-siham yang ditentukan. Seperdua, sepertiga, seperempat itu tentu dah. Kalau asabah tak tertentu. Faghulibat ala ghairiha. Jadi ini pemaknaan ini makna ghalabah. Maka dimenangkan atas permaknaan mafruḍah berbanding faraid makna fardu, makna habuan, makna kewajiban dan sebagainya itu atas yang lainnya. Muqaddimatun al-mabadi'ul 'asharah fi 'ilmil faraid. Mabda' yang 10. Ilmu faraid huwa fiqhul mawaris. Fiqhnya perwarisan. Wa ilmul hisab. Ada setengah kata faraid itu matematik, tapi dia tak semua sebab situ ada hukum-hukum Allah Ta'ala. Hukum macam ni haram, hukum macam ni boleh, takharus dari permasalahan boleh dan sebagainya lah. Jadi bukan ilmu hisab semata-mata. Kalau dikatakan ilmu hisab pun sebatas al-musilu, yang menyampaikan lima'arifati ma yakhusu kullazi haqqin minat tarikah. Apa yang habuan dikhaskan, ditentukan, difardukan atas tiap-tiap yang memiliki hak daripada minil bayan, daripada harta pusaka, peninggalan. Jadi ilmu macam fiqh tu tak pada hukum hakam tu mengenai perwarisan. Tapi kalau ilmu hisab, ilmu matematik berkenaan yang menyampaikan kepada cara-cara pembahagian yang adil kepada seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Maudhu'uhu, maudhu'nya, perbahasannya, lapangannya, medan at-tarikat faqat. Harta pesaka. Harta pesaka pun kadang-kadang rumah ke kereta pesaka juga. Tapi min haisul qismatu lal adad. Dari segi nak dibahagi. Bukan nak bilang berapa harta yang ditinggalkan. 3 juta. Tak jadi. Kena dibahagi, nak dibahagi. Wa wadi'uhu wallahu ta'ala. Wadi' hakikat Allah. Wadi' pengasas majaz mujtahid. Semualah nauk mujtahid mutlak, tarjih ke fatwa ke. Hukumnya wujub ain. Al-wujubul aini. Wajib. Fardu ain.
tiap-tiap seorang kena mengaji dengan syarat iza lam yasluh li ta'allumihi ghairuhu. Kalau tak ada orang lain dalam kampung tu, dia seorang aja yang pintar, dia seorang aja yang pandai, jadi fardu ain dah. Sebab memelihara harta ataupun memelihara hukum Allah. Awil kifai, fardu kifayah, iza salaha ghairuhu lahu. Jika ada orang lain yang boleh mengaji, ada 2 orang, ada madrasah, ada pondok, selesai lah. Masailuhu, permasalahan paraid pada dia. Qadayahu, ketentuan hukum-hukumnya. Kalau dalam nahu, qadayahu ni boleh kita kata setiap mubtada perlu kepada khabar. Kalau dari memantik, setiap maudhu perlu kepada mahmul. Ini qadayahu ni yang dituntut menisbahkan mahmulatnya tu kepada maudhu'at. Ketentuan rukun-rukunnya. Kalau dalam nahu mubtada ada khabar. Fa'il wajib ada fa'il. Tapi dalam paraid, contohnya keadaannya kita hukumkan al-warasatu aqsam. Ahli waris itu berbagai-bagai, bermacam-macam. Qismun yarisu bil fardi wa ta'sib. Fardu pun dapat, asabah pun dapat. Kal abi, seperti ayah. Nanti ayah seperti jad, gitulah. Wa qismun yarisu bil fardi kazauji, ada yang fardu saja, seperti suami dan saudara seibu dan yang lain-lainnya lah. Ummun kan. Wa qismun yarisu bi ta'sib faqat kal ibni, seperti anak laki. Anak laki kan, saudara laki kan, pak saudara kan. Keutamaannya mempelajari faraid banyak, azim, agung. Karena diriwayatkan dalam hadis bahwasanya faraid ini adalah sebahagian ilmu. Karena ilmu PK, tauhid, tasawuf itu menguruskan hal ehwal hidup. Adapun faraid menguruskan hal ehwal mati. Jadi hidup dan mati separuh. Jadi ilmu ini adalah ilmu separuh. Waqat Hasan Nabi SAW menggalakkan Nabi, menganjurkan Nabi SAW ala ta'ullumihi wa ta'limihi, untuk belajar dan mengajar. Yang mengajar tadi itu untuk mengelakkan daripada fardu ain dan fardu kifayah tadilah. Kalau tak diajarkan, habislah ilmu tu. Fima rawahu Ibnu Majah wal Hakim dalam kitab Mustadrak daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah akan manusia. Fa innahu nisful ilmi. Sungguhnya itu adalah separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, guna fi'il mudhari, dan dia akan dilupai. Lah ni dilupa ni maksudnya bukan tak ada orang mengaji, sudah kurang orang yang mempelajarinya. Ataupun boleh juga dilupai terus, memang tak ada orang mengaji berbanding ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain walaupun orangnya tak banyak, orang-orangnya seorang dua ada yang mengaji. Faraid tak ngaji langsung. Bukan kita nak kata hebat diri kita, tak. Hatta sebahagian sahabat-sahabat kita pun, daripada guru-guru pun ada yang tak peduli ilmu faraid. Dia kata ilmu faraid bagi kawan tu lah, ya kan? Dia kata ustaz pasal apa tak belajar ilmu faraid, bagi kau sak rozin dah. Dia wakil kita, minta-minta lah kita umur panjang kalau mati. So, ni baik. Wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, awal-awal ilmu yang diangkat daripada umatku. Artinya pertelagahan tentang harta pusaka. Karena tak ada tukang bahagi lah tu. Wa fi riwayatin lil Hakim, riwayat Hakim, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas, sama dengan tadi. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Fa inni mru'um maqbud, aku adalah seorang yang akan diwafatkan. Wa innal ilma sayuqbad, dan ilmu ini akan digenggam, dimatikan, dihilangkan, diangkat. Sehingga efek daripada ini termasuk daripada hikmah mempelajari ilmu faraid, niat kita wa tazharul fitan. Kalau tidak ada yang mempelajari ilmu faraid, tak ada membagi harta dengan sebenar, maka akan zahirlah fitan, bencana, pergaduhan, pencurian. Curilah walaupun 1 sen harta adik-beradik dia makan, itu maksiat. Ya, jangan gitu. Ya, walaupun hadis ini
Kadang-kadang kita boleh berhelah dengan ini, nampak gaya ni ke depan ini akhir zaman. Memanglah akhir zaman, tapi tak boleh buat alasan akhir zaman tu terus dihalalkan arak, zina, curi, bunuh. Dah. Itu zaman tu tak akhir zaman, tapi maksiat tu kena ubah. Jadi kita ngubah perbalahan masalah harta ni dengan timbulnya fitnah-fitnah, pergaduhan, perkelahian. Hatta yakhtalifar rajulani. Ini rajulani. Kalau dalam filem Ramli, 3 lah kisah 3 Abdul. Tu dia. Di Ramli pun dia ada istilahnya mendeteksikan atau kedepankan benda ni akan berlaku. Jadi dalam filem, walaupun dalam bentuk filem, tapi dia ada iktibar. Fil faridah dalam masalah faraid. Fala yajidani, ini sekurang-kurang orang ni. Kurang-kurangnya bergaduh 2 kan. Macam bina musyarakah. Kalau bina nanti tafa'ala atau bina musyarakahnya ramai, lebih daripada 2. Fala yajidani man yafsilu ataupun man yufassilu. Tidak ada orang yang akan melerai. Kalau yafsilu, yang yufassilu menerang, menjelaskan. Bainahuma, antara keduanya. Sehingga dari efek daripada pergaduhan tadi, yang tidak ada orang yang akan meleraikan permasalahan ini, maka dia dhalla wa adalla. Dia sesat, nanti akan ada orang. Kita tak tahulah hari ini. Kononnya ada orang tanya kita, macam mana permasalahan takaful hari ini? Awat, sebab takaful ni terus dia pakai permasalahan hibah. Jadi apabila inta mencarum, lepas tu dapat tawaran nanti harta ni adik-beradik tak boleh dapat banyak karena rumah ni sudah dihibah pada isteri, contohnya. Maka saya kata itu terserah, hibah satu hukum, asing pula dengan permasalahannya, problemnya, dan contoh-contohnya faraid, permasalahan asing pula. Dia tak dicampur satu sama lain, udah terserah. Sama ada sikap pentakaful itu menghibah itu kuat dia. Jadi itu jadi masalah sebab dia tak masuk campur faraid. Kalau yang jadi masalah yang hari itu kita tanya apa harta sepencarian, itu kacau, itu jadi suati kan. Kalau hibah terserah. Atau kalau dia hibahkan semua hartanya sebelum mati pada anak perempuan dia, contohlah. Hatta anak angkat sekalipun, segi hukum Allah Ta'ala sah-sah saja. Yang kata ayah ni zalim. Zalim tak zalim, cara di mahsyar itu. Ayah ni zalim lah ya. Kami anak kandung tak dapat, dia anak angkat itu. Ayahmu dengan Allah Ta'ala. Tapi itu atas pencarian kita pening. Ini orang tanya lagi sepencarian. Saya kata kalau macam ni makcik, pergi faraid lah makcik terus orang kira pencarian tak pencarian. Nak kena balik hukum adat lah apa kan. Wa nisbatuhu ila ghairihi. Hubungan kitab ini dengan yang lain. Annahu minal ulumi syar'iyah. Termasuk bahagian daripada ilmu syar'iyah. Ataupun termasuk daripada fiqh. Karena dalam fiqh tu ada rubu' ibadat muamalat jinayat munakahat, situ ada bahagian faraid dan tafsir, nisbah ilmu agama lah, tafsir hadis dan yang lainnya. Matlamatnya isalul huquqi ila zawiha. Inilah yang paling besar sekali dalam faraid. Inilah hidup kita ni untuk meleraikan, menyelesaikan, inilah nilai yang paling besar sekali. Misi kita diutuskan di muka bumi menyampaikan hak seperti tugas Rasul. Menyampaikan hak-hak yang sepatutnya kepada ahli-ahlinya yang sepatutnya. Tidak menyeleweng kepada tempat lain. Kemarin pun ada juga permasalahan asnaf. Boleh tak asnaf zakat lah dipalingkan kepada ini, itu, pembangunan ini dan itu. Itu perbahasan dia. Jadi ini pun faraid lagu tu juga. Jangan dialihkan lari daripada asnaf dia. Kalau kita kata asnaf lah, ahli-ahli dia al-warisun wal-warisat. Faedahnya al-iqtidar, kemampuan ala ta'yin siham, menentukan secara khusus bahagian-bahagian kepada ahlinya ala wajhin sahih, jalan yang benar sesuai dengan Quran, hadis dan ijma'. Istimdad, pegangannya minal kitab. Ada dalam Quran disebutkan perwarisan anak dan ibu contohnya. Jadi Quran ni bentuknya global, ijma', dia bukan nak tafsir. Quran bukan kitab faraid, Quran bukan kitab mahkamah syariah. Jadi Quran ni orang kata mengisyaratkan
dan kemudian disyarahkan oleh hadis dan diijma'kan oleh para sahabat. Jadi dalam Quran ada sebut derek soreh, perwarisan anak dan ibu ada. Dalam sunnah ada perwarisan ummil atau jaddah nih. Bisyahadatin Mughirah wa bani Salamah. Sahabat yang meriwayatkan tuh. Dan ijma' ulama menetapkan persamaan bintil ibni kal binti inda adamiha. Nanti ada syarat dia. Cucu perempuan seumpama anak perempuan, kalau anak perempuan itu tiada. Tapi ada juga hukum-hukum lain yang tidak diperolehi oleh bintul ibni. Wajtihadis sahabah, ijtihad para sahabat. Kama fi irsil ummi wal abi fi mas'alatil gharrawain. Gharrawain Sayyidina Umar. Wal aul. Aul ini pun ada juga riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain. Wala madkhala lil qiyas huna. Hukum qiyas tak boleh di sini. Karena qiyas ini hanyalah mazhar, penampakan, bukan penetapan. Sebab kalau kita qiyas, walaupun macam nak sama-sama, macam anak perempuan dengan cucu perempuan, macam nak sama tu. Dapat 1/2, dapat ini. Tapi masalahnya bintul ibn ini mahjub dengan ibn. Adapun bintun tak. Jadi nak qiyas tu tak sama, dia wajah syabah. Tak sempurna. Gitu juga kalau kita kiaskan bapak dengan jad. Segi wali sama. Ya, wali mula-mula bapak. Kalau tak ada bapak, sepenuh masa mutlak jad. Ini tak ada mutlak. Jad mahjub dengan apa ya. Jadi itulah. Jalan kias tak ada. Jalan dia, Quran, hadis, ijma'. Nah, ijtihad sahabat itu masuk dalam ijma'. Itu disepakati. Sebab-sebab perwarisan ada 4. Yang pertama kaum kerabat, yaitu nasab, keturunan. Jadi bukan semua keturunan dapat. Ada keturunan yang tak dapat. Zawil arham. Nikah yang sahih. Wahia aqduz zawjiyati sahih. Akad suami istri yang sahih. Walaupun tidak hasil wati. Wati ini untuk masalah mahar ya dalam bab nikah. Ini tapi paraid. Tak hasil wati pun, jima persetubuhan yang sahih tetap dapat paraid. Fayarisu zauju wa zaujah. Suami istri saling mewarisi dan kedua-duanya mewaris-wariskan. Suami mati, istri dapat, istri mati, suami dapat. Pada iddah tolak rajai. Bukan mutallaqah bainan. Bukan talak yang bain. Kalau talak bain tak dapat langsung. Kalau talak rajai, masih dalam iddah dapat pesaka. Nanti ada khilaf nih. Sama ada yang ditalakkan secara rajai itu indal mamat, ketika dekat hampir nak mati ataupun tidak. Tapi khilaf itu kita serah kepada ashabnya. Dan yang ketiga, wala, nikmat pemerdekaan. Wala ul ataqah, nikmat pemerdekaan hamba, hukum hamba. Yang keempat, Islam. Fatusrafu, Islam ni dengan maksud Baitul Mal ni, maka ditasrifkan, digunakan peninggalan seorang muslim atau bakinya. Dia ada ahli waris yang dapat pesaka, tapi masih ada lagi baki. Bakinya jatuh kepada Baitul Mal. Kalau tak ada langsung, dia bujang, tak nikah, mak tak ada, ayah tak ada, maka jatuh juga perwarisan Baitul Mal secara perwarisan. Jadi Baitul Mal juga asnaf, ahli, sebab iza lam yakun waris khas, jika tidak ada ahli-ahli waris yang khusus yang boleh mendapatkan pesaka, ataupun ahli-ahli waris mustagrik yang asabah yang boleh menghabiskan harta. Karena khabar hadis Nabi SAW, ana warisu man la warisalah. Aku adalah ahli waris bagi yang tidak meninggalkan ahli waris. Aqiluni dalam bab diat, bab jinayat. Aku akan menjadi akil mereka, keluarga mereka dalam permasalahan diat. Keluarga kan yang menanggung. Diat yang ditanggung, dia duit tak cukup, maka kaum kerabat. Jadi Rasulullah kata, aku pun boleh menjadi kaum kerabat dia. Wa arisuhu, dan aku pun boleh mewarisihi. Jadi al-ghunmu bil ghurmi. Kalau akil itu rugi karena harta dia dikeluarkan untuk bayar diat. Kalau dia mati tak ada waris, kita pun ambil. Itulah. Jadi
Nabi tak makan paraid, tak makan sedekah. Ini jadi maksudnya ini Baitul Mal lah. Mawani irsi sitah. Sitah ni ambil daripada Faraidun Basat ni lah. Asalnya 3 aja cukup lah dalam Rahabiah tu. Riqun, perhambaan. Fala yarisu man bihi riqun linaqsihi. Tidak ada pesaka kepada mereka-mereka yang ada di badannya adalah perhambaan. Dia tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwariskan. Hartanya ni jatuh kepada Baitul Mal ataupun kepada tuan dia, maula dia kalau ada. Li'anna ma biyadihi, tu yang dia tidak boleh mewarisi dan diwarisi karena barang yang ada di tangan dia, usaha dia, harta dia, walaupun orang bagi hadiah kepada dia, bisayyidihi mutlak untuk tuan dia, kecuali hamba yang namanya hamba muba'ad, hamba yang disepakati telah merdeka sebahagiannya, sebahagian ke, sepertiganya ke, seperempatnya ke, fayurasu, maka dia tu diwarisilah seluruh yang ia miliki dengan sebahagiannya yang merdeka. Kalau dia 2 orang, hasil pemilikan 2 orang, berarti separuh-separuh dia hanya bekerja 12 jam. Kalau dimiliki oleh 3 orang, seorang memerdekakan, jadi hanya sepertiga. Hak dia cuma 8 jam saja. Harta dia 8 jam saja. Macam itulah. Ada. Kalau hamba pada hakikatnya ada. Cuma karena kita di bawah kendala mahkamah Netherlands ataupun mahkamah KPA dunia PBB itu, jadi dimansuhkan hukum. Padahal ada. Terjadi saja peperangan Muslim kafir, naik hukum. Ya. Nah, itu jangan kita kata tak ada dah, tutup, tak tutup. Cuma orang menutupi. Nah itulah. Nah orang putih, kita kan sekarang sikit-sikit law, national law, law apa? Law lah jawabnya. Kan? Kita hukum Islam tetap memang berlaku. Mana ada yang kata hukum jihad mansuh? Kalau ya Islam orang kafir apa-apa jua pun yang Islam nak menghambakan boleh. Contohnya Palestin hari ni lah. Tawan Israel tu semua tu. Boleh jadi hamba. Takdir lah kalau kita kata, contoh Hamas kata, bagi kat Rozilan dia, 1,000 dia nak beli hamba 2 ekor. Hantar. Memang dia akan hamba. Tapi kita sekarang, under wood setan kan. Gambar ular tu ada. Kalau orang tanya ada. Yang kedua riddah murtad wal a'yazubillah, fala yaris murtad wala yuras, tidak diwarisi dan tidak mewariskan. Islam mau mualata bainahu wa bainahu, tidak ada perhubungan tu. Murtad ya, harbi, bunuh, pancung, ada hubungan. Sama ada dia mengaku kerabat dia, ke bini dia, ke ayah dia, ke dak. Yang ketiga qatlun, pembunuhan. Fala yarisu man lahu madkhal. Ini dalam bab nomor 3 ni Syafi'i halusi sangat. Sehingga apa saja nada-nada arah-arah kepada pembunuhan walaupun tidak terlibat secara langsung tetap dihukumkan syubhah. Ilatnya sadduz zara'i. Sadduz zara'i menutup pintu-pintu peluang ke arah situ. Pengambilan harta. Fala yarisu man lahu madkhal. Tidak mewarisi orang yang ada saham, ada masukan dalam kes pembunuhan. Walaupun sebenar dia jadi hakim, kemudian dia menghukumkan kerabat dia, pak saudara dia ke, ayah dia ke, isteri dia ke, dengan ini dihukumkan bunuh, tok, bunuh. Tak dapatlah kau peraid. Walau bihaqqin. Jadi ilatnya sadduz zara'i, ke syahadah. Jadi saksi yang menyebabkan dibunuh. Ataupun jadi hakim yang menyebabkan dibunuh. Jadi khabar lain daripada qadi. Dalam apa namanya Tuhfatus Saniyah itu berbeza dengan qadi. Karena qadi tugasnya pengkhabaran. Pengkhabaran dengan makna apa? Ya macam soal jawab lah, tanyalah ustaz jenis tu ya. Tapi kalau macam syahadah tadi, berdasarkan kesaksian fulan bin fulan melihat anak bulan, besok kita puasa. Kan dia jadi injaz pelaksanaan.
Jadi saksi itu termasuk dalam pelaksanaan. Jadi qadi sudahlah, hakim sudahlah. Tapi mufti, bukan qadi, mufti. Qadi memang jalan juga, qadi pun kan. Dia ada hak otoriti pelaksanaan. Jadi kalau mufti tidak, karena mufti hanya sebatas perkhabaran. Jadi kita bezakan kedudukan. Walaupun tak bawa nama qadi pun, tak bawa nama hakim pun, tapi kalam dia tu laku. Nah contohnya, ataupun pihak polis kali kan. Ya apa siapa saja yang ada madkhal. Sebab tu dah dalam mazhab Syafi'i ini, tang tu guring kepala anu, mana ada kita mazhab Syafi'i pilih. Mazhab lain ada juga kira-kira kan, sengaja tak sengaja, tersibih sengaja kan, ada juga nida. Khabar laisa lil qatili minan mirasi syai', tiada bagi orang yang membunuh itu daripada harta pusaka dia tu sikit pun. Raun Nasa'i. Yang keempat, ikhtilafu dinin bil Islam wal kufri. Perbezaan agama dengan Islam dan lain Islam. Lain Islam nama kufur tu. Fala tawarusa baina muslim wa kafir. Tak ada ni. Walaupun kaum kerabat dia, adik-beradik dia. Li khabar asahain la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Balik-balik pun tak dapat pusaka. Muslim jadi fa'il pun tak dapat pusaka. Muslim jadi maf'ul pun tak dapat pusaka. Yang kelima, ikhtilafu dari zawil kufril asli zimmatan wa harabatan. Wa hirabatan ini sama depa aja. Yang tidak ada pusaka, kita langsung tak. Kita orang Islam berbeza dar ya, darul harbi, darul zimmah, terus tak ada. Karena zimmah ni cuma dia kafir yang dilindungi. Harbi yang diperangi. Fala tawarusa baina harbi la amana lahu. Harbi memang tak ada aman. Wa zimmi, kenapa linqita'il muwalat bainahuma? Antara mereka dua lah. Mungkin suami dia harbi, istri dia zimmi, terserah. Tidak ada perwarisan. Ini maksudnya kalau mereka minta hukum pada kita orang Islam. Suami saya mati. Jadi saya pun teringin pembahagian pusaka secara Islam. Suami agama apa? Harbi. Awak zimmi, saya minta perlindungan sultan contohnya. Mudah tak? Suami kau tak dapat peraid. Itulah. Tapi sama depa terserah, kita memang tak asuk campur. Tapi Islam menghukum kalau mereka berhukum. Contoh kita negara Islam, kan? Total, lepas tu kematian ada kat depa mengadu pada kita, tolong Tuan Hakim peraidkan pusaka kami. Jadi kita pun hukum lagu tu lah. Harbi dengan zimmi tak dapat. Kan? Contohnya, kalau depa zimmi dengan zimmi, harbi dengan harbi itu serahlah kan. Sebab tu dikatakan sini. Wa yatawarasul zimmiyan, zimmi dengan zimmi. Wal harbiyan, harbi dengan harbi. Itu. Suami istri harbi, suami istri zimmi. Dapatlah secara agama depa. Kalau kita nak hukum pun dapat juga. Yang tak dapat zimmi dan harbi. Wa ini ikhtalafat daruhuma. Walaupun mereka berbeza pada dar. Negeri mereka ataupun status. Darnya status lah. Li'annal kufra kullahu millatun wahidah. Kalau kita memang tak dapat tauhid, terserahlah. Hang kafir zimmi, kafir harbi, tak dapat tauhid. Berbanding dengan orang Islam. Karena kufur tu semua millah wahidah. Ajaran yang sama. Yang keenam, daurun hukmi. Wahuwa ayyal zama. Min isbati syai'in naf'yuhu. Kalau kita mewajibkan, melazimkan, menghukumkan, mengisbatkan suatu perkara, maka akan timbul penafiannya. Contoh, seorang saudara bagi mayat mengiktiraf. Saudara tadi hukumnya asabah, haizun. Maksudnya saudara yang menghabisi harta, asabah bin nafsi. Kira asabah lah, senang. Dia mengiktiraf akan bagi peninggalan mayat saudaranya itu dengan adanya anak lelaki bagi si mayat. Jadi mungkin anak ini hilang, cumana tahu, kembali. Fa innahu yasbutu nasabuhu, maka tu kalau kita sabitkan nasabnya, maka akan ternapi peraidnya. Jadi apabila saudara yang asabah binafsi tadi, yang menghabiskan harta tadi, mengadu ke mahkamah syariah bahwa si mayat ini ada anak lelaki. Ada anak lelaki? Ya. Nama dia siapa? Ahmad.
Jadi hakim akan mengesahkan bahwa Ahmad bin Abdullah, contohnya, sah dipakai dalam IC dan pernikahan. Jadi anak tadi dapatlah pesaka. Dapatlah nasab dia tu. Dia dah hilang lama mana tu, ataupun diangkat di mana negara atau balik. Sabitlah nama Ahmad bin Abdullah. Cuma saja tidak mendapat pesaka. Pasal apa? Karena syarat penerimaan ikrar itu adalah mesti asabah bin nafsi. Kalau sekiranya si anak lelaki tadi dapat pesaka, mana si saudara tadi bukan asabah. Apabila bukan asabah, tidak sah pengikrarannya terhadap anak, dan anak itu tidak sah dibinkan kepada Abdullah. Jadi ini macam putar balik, macam daur. Ya namanya pun daur hukmi. Daur secara hukum. Hukum, hakikatnya hakikatnya kembali pada yang kullazi haqqin wa a'tu kullazi haqqin haqqahu. Balik pada situ balik. Karena ilat dia. Lau warisa, kalau si anak tadi mewarisi, lahajabal akha, maka dia akan menghijab pak saudara dia, akha al-muqir, saudara mayat yang memberi pengakuan ikrar tadi tu. Kalau lagu tu bila sudah menghijab, fala yakunu haizan, maka dia tidak akan menghabisi harta, dia tak akan jadi asabah. Apabila dia tak jadi asabah, pengakuannya ditolak, falam yasihhah, maka tidak sah istilhaq. Istilah ni bahasa kita penisbahan anak tadi Ahmad bin itu. Pencantuman bin tu bagi si anak tadi tidak sah karena saudaranya bukan asabah. Lalu dipakai hukum asal zahir dulu. Akhun tadi mengikrar diterima oleh hakim dan harta jatuh pada akhun, bukan jatuh pada pada ibnun. Kemudian diulas. Wa adamu irsihi, ketiadaan mewarisi si anak tadi, innama huwa fil zahir, pada zahir. Wa amma fil batin, pada batinnya, pada batin syariat, hakikat syariat, cara tasawufnya, wajib. Kalau tak serap, dosa. Yajib alal akh, ini yang dia berlakon tu hanya untuk mengesahkan, mengistilhakan nasab si Ahmad tadi pada Abdullah. Itu aja. Sebab nasab lebih diutamakan berbanding harta. Kalau nasab tak ada, esok dari kiamat mampu. Nak minta syafaat siapa? Si Fulan. Fulan tu bukan pok hang. Nak tahu itu pula. Macam anak zina kan. Putih nasab. Tak boleh turun sampai ke bawah-bawah. Nanti Ahmad ni menikah. Dapat Mahmud ni menikah. Dapat Fatimah. Tu anak siapa tu bawah-bawah tu? Jadi sah anak Abdullah. Jadi pengasaban itu penting diutamakan berbanding pengagihan harta. Ingkana sadiqan, jika dia amanah, dia benar, maksudnya dia taat pada Allah. Taslim tarikat lil ibni, serahkan harta tadi ke semua tu dah dapat, dia punya istilhaq nasab tadi tu, dia sumpah pun dah dapat, dah disumpah, dah dicop dah, pi mahkamah syariah pun dirap, ditandatangan, disaksikan, cop merah pula, siap semua urusan tu, baru kita serah. Itu. Jadi yang penting proses penasaban dulu diutamakan. Karena itu berterusan sampai hari kiamat. Harta habis malam ni boleh habis. Wa yahrumu wa yuhram, dan haram atasnya akhzu, haram atasnya mengambil sikit pun. Tapi kalau untuk kepengurusan kena bayar ini kena bayar ini tu bayar jaga harta banyak ni setahun ni itu tak apalah tu. Arkanul irsi salasa, mewaris si mati, wawaris yang hidup, dan hakun maurus, saka yang ditinggalkan. Syarat perwarisan 3, tahakkuk, kepastian matinya mewaris si yang pemilik harta tadi, au ilhaquhu, ataupun ilhaq tadi dianggap ataupun dihukumkan bil mauta secara hukum, kama fil mafqud, seperti nanti dalam masalah orang yang hilang. Jadi penghukuman tu jatuh pada siapa? Pada hakim, pada qadhi. Tahakkuk hayatil waris,
kepastian hidupnya ahli waris. Setelah matinya muwaris, sahibul mal. Ataupun ilhaqu bil ahya, ataupun dihukumkan secara hidup, takdir, jangkaan 9 bulan, 4 tahun. Kama fil hamli, seperti mana dalam kandungan. Dianggap, dihukum hidup. Walaupun mati. Tapi hukum dulu hidup. Nah, nanti kalau dah kita kira-kira kalau dia mati, pesaka dia mati. Kalau dia hidup, pesaka dia hidup. Kalau dia anak laki, cara laki. Anak perempuan, cara perempuan. Asabah, cara asabah. Yang ketiga, syarat terjadinya pusaka ini mengetahui jihad, habuan-habuan, ketentuan yang menghendaki bagi pusaka tadi. Wajib ahli waris mengetahui 1/2, 1/3, 1/4. Tapi dah karena tadi ilmu ini awal yang diangkat, maka adalah ahli waris. Hatta ahli waris ustaz sekalipun, tak ngerti dia dapat berapa, isteri dapat berapa, mak dapat ke dah, anak dapat ke dah. Lalu dikata sini, wahadha syarat mukhtas bil qadi wal mufti. Ini syarat yang ketiga ni lega daripada ni. Tak kerti bersatu tak apa no. Kita pi qadi, pi mahkamah, pi boleh kan. Pi ketua kan. Ini maksud qadi dengan mufti ni autoriti. Yang tak ada autoriti ustaz, tok guru, cikgu. Tak cikgu met dia minat paraid. Saya ada accountant minat paraid Bian. Alhamdulillah dia masa awal-awal mengaji itu biasa. Kemudian apabila sampai bab kitab ni jugalah. Kitab ni memang banyak jasa ni. Kitab ni banyak jasa. Dah 2 orang menyelesaikan munasakhat. Harta yang tertindih-tindih itu dia bahagi cara munasakhat dan dibagi cara damai. Gitulah cara tasalaha kan, musalaha. Alhamdulillah 2 orang dah selamat. Pakai kitab yang ini. Murid pada kita yang mengaji kita ini bukan ngaji Rabiah. Rabiah tak ada dengar lagi. Rabiah tak dengar. Dia herannya seorang tu, Hak Ian tu. Accountant Amerika. Ngaji kerja di Amerika. Balik-balik tak ada pencen lah, pencen sana lah kan. Duit hadiah daripada tu. Bawa rumah, lepas tu dia minat paraid. Ngaji sebelum Covid. Lama dah belum Covid. Dia ngaji-ngaji munasakhat tu. Kemudian saya bekelah ke sebelum jadi mataya, sebelum jadi tang batu hampak kan, tang ayat sungai tu, ayat Titi Hayun tu. Iyalah ni tak ada sebelum tu. Jadi saya kata saya bermandi-manda di sini bawa isteri. Dia pun main kan ada kedai, ada warung kan. Sembang tu. Kata terima kasih lah Ustaz. Awat, saya sudah selesaikan masalah munasakhat. Saya kata. Bagi kau mana? Macam ni. Harta ada tok tak bagi lagi. Ayah mentua tak bagi lagi. Cuk dah anak dah ni. Kumpulkan semua. Selesai lah. Alhamdulillah. Saya kata pun, alhamdulillah lah. Fadil atas Tuan Haji lah. Tuan Haji dah menyelesaikan masalah harta tu. Bagi-bagi ya. Hang tanah ni banyak ni. Hang kena jual ni. Hang tak jual nanti kami sangkut. Tak apalah jual lah. Apa-apa? Kau suka apa-apa? 10,000. Boleh lah 10,000. 10,000. Bagi. Cek 10,000. Tapi kira settle lah. Alhamdulillah. Tu hak ni. Itu yang jadi hebatnya kitab ni. Saya kira kagum lah yang kita jasa Syekh Zakaria Ansari ni. Wali. Istilah Jawa. Orang Jawa bilang kalau daripada ziarah Wali Songo, orang hidup menafkahkan orang mati, menafkahkan orang hidup. Ini begitulah. Orang mati mengajar orang hidup. Alhamdulillah. Ma yata'allaqu bitarika minal huquq murattabatan. Kalimat murattabatan wajib. Wajib ikut tertib. Bukan ikhtiar ataupun hal secara nak pakai-pakai tak pakai. Tak. Ini murattabatan mujabatan. Atas tertib yang wajib. Ikut tertib. Pertama, hak-hak harta yang bersangkut dengan diri harta dulu. Kazakah. Berarti zakat. Kalau zakat kambing, diri ekor kambing tu. Kalau zakat perniagaan, zakat nilai emas lah, nilai emas dan perak. Bukan nilai baju, nilai sayok tu. Zakah. Ini kena keluarkan dulu hak-hak yang berkaitan dengan diri harta. Seperti zakat. Jadi zakat apa nih? Ini namanya zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah bergantung diri, tanggungan.
dan rumah isteri yang dalam iddah kalau menyewa. Ataupun kalau duduk dalam rumah pesaka, duduk bagi orang kata tempoh duduk habis iddah lah. Wal qard, pinjaman, berhutang, qirat, mudharabah, rahan, gadaian dan lain sebagainya. Kalau inta nak permasalahan ini, kalau inta nak lebih halus ataupun lebih banyak contoh-contoh tu di Faraidul Mubasat ada, tapi ternyata banyak lagi di kitab ini. Harap-harap tak ada dhabit. Anak kebetulan beli 2 masa kita nak buat daurah tu. Anak beli 2 tu tujuannya lagu tu lah nak putus tape lah. Ni untuk Inta. Ni untuk Inta. Tu dia. Ambil. Ini Rahabiyah Syarah Syansuri. Rahabiyah Syarah Syansuri, Hasyiah Bajuri. Ada yang lama tu kan, Tuhfatul Syansuriyah tu kan. Itu cetakan semula. Tu Tuhfatul Khairiyah. Itu Bajuri. Alal Fawaid Syansuriyah. Mana ada tanda tapi tak wasan muka surat. Hak-hak yang berkenaan dengan banyak contoh, alhamdulillah. Salah. Ni muka surat 97. Kemudian muka surat 98. Tuh, contoh yang ada garis 7, 8, 9, 10. Tu muka surat 98 tu dia ada semua tu. Kan fasuratun nazri atas kali tu bentuk nazar. Itu nomor 1 tu. Nantilah kita terus syairnya sebelum tu. Yuqaddamu fil irsi nazrun wa maskanun zakatun marhunun mabi'ul muflisi. Itu syair dia. Nazam dia. Itu semua itu. Itu contoh paling banyak. Kalau dalam Faraidul Mubasat ada. Tapi setakat 5-6 kara ya. Tanda tu. Jadi masalah yang payah nak jumpa di Rahabiyah. Rahabiyah ada tapi ringkas-ringkas macam ni. Tapi dah karena kita tujuannya pemula, dan kita bagi 1-2 contoh ya, pemula. Faraidul Mubasat ni mampu mubasat. Gara muntahi lah tu yang dia ada taswir, dia ada di sini semua. Sama dengan tu. Tu anak baca dengan Azril rasa sempat kita ini. Daurah. Kami daurah semua dalam kopik. Dalam kopik tu Tuhfatul Saniyah, Khatam, batu Mukhtasar, bisa dengar Mukhtasar Rahabiyah. Al-Lum'atu Syamsiyah. Nanti tengok nanti dalam nazam dia Al-Lum'atu Syamsiyah. Itu Mukhtasar Rahabiyah tu. Bagus itu kalau sebelum masuk Rahabiyah baca Mukhtasar dulu. Macam ni lah sebenarnya ni. Macam Gharawin. Gharawin ni adalah tangga antara Tuhfatul Saniyah terus ke Rahabiyah. Dia pakai ni dulu. Jadi orang tak masuk Rahabiyah tak gelabah. Hukum muskil, hukum khunsa, hukum hamil, kan? Munasakhat dia tak gelabah. Kalau harap Tuhfatul Saniyah lagi sampai ahli 40 ya. Jadi jadual ikhwah tak ada apa semua. Itu yang penggabungan tu. Ni pun semua ni idea Ustaz lah ni. Babalah cenak mai sini. Baca baca Tangqihul Lubab tu, Tahrir Tangqihul Lubab. Baca sampai tang Faraid Ustaz lah. Pondok kita Minhajul Abidin. Kita buatlah bagian Faraid tu. Amrok. Ya Maulana. Buat. Taip balik. Ambil contoh. Gabung. Buat daurah. Buat daurah tu yang anak murid kita yang di Yan tu dia hadir. Hadir. Betul, jadi dalam Tuhfatul Tulab memang ada munasakhat kan. Susun, siap semua.
Lepas tu budak penanti. Dah lama dah kita tu. Ustaz dulu ada tak peraid kita? Ada yang lama-lama. Peraid semula. Tu yang jadi buat 2 hari. Sehari untuk Tuhfatul Saniyah. Tu senang lah. Al-Ikhwan 40 kan. Kemudian yang Tuhfatul Tulab. Al-Ikhwan 40 kita langkah. Masa tu buat asing. Buat asing-asing. Ini yang baru buat cantum. Gabungan. Kemudian kali pertama daurat tani. Tu saya kata, kita tanya rekaman. Benda bukan syuara. Kita rekam bagi elok-elok. Tak ada pun jadi orang kata. On the spot itu ya. Satu rakaman macam ni. Satu rakaman duduk sini dia. Iya. Saya pun kadang-kadang tukar rekam. Lena kadang-kadang. Betul saya kata. So pedulilah rekaman tu. Tak ada. Tak apa nanti insyaAllah kalau kita. Ni tentu balik tu. Tengok banyak masalah yang kena ni balik kan. Tambah. Tambah dah. Ni dah. Itulah baru nak buat tambah. Lepas tu bila nak buat tambah kena buat dorah semula. Nantilah tu bila-bila. Masa dorah tu baru nampak kat mana. Betul. Ini kurang tu banyak. Saya kata banyak ni contoh dan nak faham jadual ikhwah. Nak tambah lagi. Sekurang-kurangnya 2. Untuk ini 2 contoh. Ni 2 contoh. Jadi banyak contoh nanti dia mudah lah kan. Mudah. Jadi harta hak-hak tu pasal teringat tu. Ambil tu kita rujuk itu insya-Allah. Kita lama dah, anak kita lama dia ada hak yang jenis Hasyiah tu kan. Ada Syamsuri kan itu Fatus. Anak dapat di Syria. Masa ngaji dengan Syekh ni. Dengan Syekh Abdul Humsi ni. Banyak mana bahan-bahan rujuk faraid dia cari di Syria. Dapat. Semua. Cari sana kita. Kan dia kan Arab semua mudah. Kita sekarang jauhi payah kan. Yang kedua, mu'anut tajhiz, belanja persiapan mayat. Bihasabil uruf, ikut uruf, min ghairi israf wala takfir. Jangan berlebih-lebih dan jangan jimat sangat. Kafan dia, hanut dia, keranda dia, ujrah dia, taghsil, korek, liang dia, apa sajalah yang berkenaan dengan hatta report polis pun, contohnya bayar RM5 kan. Dia ada tu, bayar report polis, report hospital kena bayar RM10. Bayar tu dia ada tu. Apa sajalah. Ikut uruf ni, kita tu lah. Kalau dulu orang korek liang 250 lah, ni tak ada dah. Dengar kata pun dekat 400 kat 500 nanti ke depan lagi tak tahu. Yang meninggal apa? Yang accident baru ni? Ya. Yang apa? Yang bawa proton yang Proton 5 orang tu. tengok dia punya liang dia. Pakai ke? Bubuk ayam. Ayat Allah. Itulah upah nak korek buang air lagi. Dia lah tu masuk tu. Keperluan untuk dia, fardu kifayah dia. Ni baru yang ketiga, duyunul mursalah. Hutang secara mutlak lah. Hutang yang lepas. Tak sangkut dengan harta ni. Lepas hutang apa saja. Anta'aluqiha bi'ainit tarikah. Hutang yang terbebas daripada diri harta. Tadi dah sebut dah, itu nombor 1. Seperti haji. Haji hutang atas zimah kita lah. Tanggungan kita. Kafarah sama. Kifarat, nazar. Hutang pada hamba. Hutang nak beli baju sekolah, hutang nak konvo, semua hutang-hutang lah. Fayajibu taqdimu dainillah ala duyunil adami. Maka wajib mendahulukan hutang Allah dulu. Qadha puasa ke, fidyahnya ke, kifarahnya ke, hajinya, badalnya ke. Itu pekah dah mengatur dah. Yang keempat, wasiat sepertiga dan kurang. Ke bawah. Tunaikan. Yang kelima barulah al-mawaris, perwarisan. Wa hadza huwal maksud huna. Inilah yang kita kehendaki di sini. Wa'lam awalan anna hadhil idhafah, penisbahan, cantuman, semuanya dicantumkan kepada si mayat. Ini jadi pada anak murid saya juga nih. Dia kata ini umun, disebut umun. Tengok-tengok ada ibnun. Ini umun bukan jaddah Ustaz. Tuh ya lah. Dia tengok asal masalah, zaujun kan. Umun, ada ibnun ni kan. Dia kata ibu. Ini ibu. Anak laki-laki ni mak dia mati dah. Ni umun ni kenapa tak sebut jaddah? Aku kata itu bukan omnya budak tu. Ini bukan tuannya budak tu. Si mati tu. Walaupun tok bagi si anak tadi tu. Oh gitu. Kita nisbah. Anak si mati. Suami
si mati. Ibu si mati. Gitu. Itu. Kullu ahlil mayit. Fa iza qila. Saya dulu waktu ngajian nih di Syria. Buat pola. Semua orang paham dah. Dan kita yang paham, orang lain tak paham. Kan ada zaujun, ummun, abun kan. Waktu masalah munasakhat, dia timbul balik. Loh, abun ni bukan jad kah? Ni bukan jaddah kah? Ini zaujun ni bukan ab bagi si anak tadi tu kah? Oh iyalah. Pening dia. Kok mana pula ni nama zauj, ini nama. Padahal zauj itu abun dia. Abun si ibn tadi tu. Rupanya timbul ayat ni mungkin syekh kita dia dah mengantisipasi. Dia dah mendetek, dia dah jumpa dah. Maknahu ibnul mayyit. Kalau ab, abul mayyit. Akhul mayyit. Wa hakaza ila akhirih. Fahfazhu wa la taghful. Fayahsula lakal iltibas. Nah, apa yang elok? Jangan sampai lalai. Nanti akan menghasilkan kesamaran, kesemabulan, ketepleotan. Ahlul waris minar rijal wa nisa wa zawil arham. Ini kita semua ada dalam terjemahan kitab mana-mana pun sama tu. Tak ada apa beza dia. Wal warisuna minar rijali 15 tafsilan. Okey, kita tak baca dah. Nanti baca. Dah biasa dah ni. Dalam kitab Jawi ke Rumi. Taznim ekor. Idza ijtama'a kullu zukur. Kalau laki-laki semua ni hidup semua ni. Hidup semua. Siapa yang mendapat pesaka? Wal warisuna minhum salasa. Al-abu wal ibnu wal zawju wal baqi mahjubah. Hak lainnya mahjub. Jadi ngaji praid ni mudah, bukan sepayah mana orang duk bayang nanti nak kira anak menakan, nak kira sepupu. Dah ya mana mahjub. Tak kira lah, tak kira. Hak mana terhalang, terdinding. Tak kira lah. Tak jarang jumpa kalau dia tulis macam ni tak. Kalau kata berhimpun semua lelaki, orang dapat yang belakang tu. Yang lain semua mahjub. Tak sebut. Itulah. Jangan lupa. Karena belum bab dia. Jadi kita sebut-sebut siap-siap senang kan. Nanti tanya mahjub sebab apa? Nanti mahjub ada dua. Dalam kitab ni pun mahjub ada dua. Mahjub biwasfin wa mahjub bisyakhsin kan. Itu istilah tu sebenarnya istilah paradul basat tu. Dan begitu juga lah para waris wanita. Ada 10 secara tafsir dan huraian dia tu dah disebutkan dalam kitab yang lain, rujuk sanalah. Dan apabila berhimpun semua ahli waris wanita, maka yang mewarisinya adalah 5. Bintul ibni, zauja, ummu, wal ukhtu, wal baqiyat mahjubah. Yang lainnya terhijab. Kalau orang tanya, kenapa pada waktu lelaki hanya 3 orang saja yang mewarisi? Zaujun, abun, ibn. Tanya perempuan ramai sikit. Zauja, bintu ibni, ummun, ukhtun syaqiqah. Ini menunjukkan bahawa perwarisan lelaki itu kuat. Perempuan ni lemah dibagi kan. Kita tak 3 hal lainnya mahjub. Mahjub dengan sebab ada ab, sebab ada ibn. Ni ada sebab-sebab tu tapi tak banyak. Kemudian wa idza ikhtalata dzukur wal inas fayarisu minhum 5 al-abu wal ummu wal ibnu wal bintu wa ahadu zawjain wa haula'i la yasqutuna abadan. Ini ibarat tafatusaniyah. Mereka tidak akan gugur selama-lamanya. Ataupun rahabiah. Itulah. Summa. Ini di sini walaupun kita menyebutkan nama-nama asnaf seolah-olah sini ada tertib pembagian pesaka. Maksudnya bagi dulu hak fardu, bagi dulu hak asabah, dan tengok. Summa illam yang kalau asabah tak ada, harta tak habis. Summa illam yantazim baitul mal. Rudda ma fadula amman zukira ala zawil furud ghairi zawjaini binisbatiha. Ini artinya rad. Permasalahan rad. Kalau harta pusaka tak habis, maka yang menghabisi biasanya asabah. Kalau asabah tak ada, yang menghabisi harta adalah rad, kembalikan kepada ahli-ahli rad. Ahli-ahli rad tak semua. Ada 2, 3, 4, 5 orang juga yang tertentu. Tapi fa'illam yujad, andai takdir tidak didapati ahadun min haula'i yang diradkan tadi itu, ini masalah ijtihadiyah, yaitu rad dan zawil arham dalam mazhab Syafi'i. Pada asal muktamadnya tidak ada perwarisan rad dan zawil arham. Sebab itulah Rahabiyah nazam tu disusun
atas dasar perwarisan yang muktamad. Adapun ini Faradul Mubasat dan kitab-kitab yang lainnya disusun atas ijtihad ulama Sadatus Syafi'iyah al-mutaakhirah. Ijtihad ulama Sadah Syafi'iyah al-mutaakhirah. Ulama belakang. Mungkin ijtihadnya pada zaman Imam Nawawi ke, pada Imam Zakaria Ansari ke, ada ijtihad para ulama. Syafi'i mutaakhirah mensabitkan rad dan zawil arham. Dan kes-kes yang terbaru ni pula kalau dalam Faridul Basat iaitu hak berhubungan putus titi. Itu ikut konun masing-masing. Konun Suria tak sama dengan konun Masri. Konun Masri tak sama dengan konun Urduni. Urduni tak sama dengan Qatri. Qatri tak sama dengan Iraqi. Macam itulah. Itu masalah ijtihadiyah. Walaupun ada sebahagian terus memuktamadkan yang putus titi tak dapat langsung. Yalah secara asalnya lah tu dah dapat depa mati sebelum mati tu wan kan. Memang tamatnya memang maju. Karena ada lagi yang waris lebih dekat kan. Namun secara ijtihadiyah karena masalah harta ni di sini kita boleh pertimbangkan. Maksudnya ihsan. Tapi kalau masalah yang kata Malaysia buat pencarian tak nampak ihsannya di mana. Ihsannya di mana? Masing-masing ada kewajiban. Isteri haknya berbakti pada suami. Bukan kezaliman tu. Bukan makna kerana dia sudah berkhidmat 30 tahun membesarkan anak. Maka bagilah harta pencarian. Awak suami yang pecah peluh tu. Tak ada rasa pencarian. Kau mampu tak? Aduh, tak ada ilat syarikat tu tak nampak lah. Memang suami tuntut lagi sikit dapat daripada isteri tuntut. Pula. Itu. Kalau lawyer Tirmizi kata kalau sepencarian isteri tuntut. Isteri tuntut. Dia punya persen itu persen tinggi. Kalau daripada suami tuntut persen dia rendah. Terbalik daripada laki lagi kuat. Li zakari mislu hazil unsayain. Ampunilah. Itu istilahnya kalau dalam kaedah fiqh kita al-adatu muhakamah yang tertolak tu. Tapi ada juga al-adatu muhakamah yang terpakai. Jadi hak jenis ini dah menyalahi hak syarak tolak. Bukan semua adat. Setiap masuk tahun baru kita buat mercun. Contohlah orang Taman Setia telah menetapkan berdasarkan akta sekian-sekian kurungan 1 Januari bakal mercun. Satu rumah satu mercun. Itu adat muhakamah yang mardudah. Allah. Habislah. Zawil arham. Jatuh kepada zawil arham. Warisa zawil arham. Wa inintazama baitul mal. Tapi kalau sekiranya tersusun balik baitul mal. Bi ayyu'tiya mutawallihi. Memberi orang yang bertugas. Akan kullazi haqqin haqqahu. Itu cara intizam. Cara intizam baitul mal tu apa itu dia? Bi'an tu, batas wiriyah. Antuk dia gambarannya bahwa baitul mal memberikan, maksudnya pegawai yu'tiyah mutawalli itu fa'il. Bi'an yu'tiyah memberi petugas-petugas dia tu, pegawai-pegawai dia tu, pentadbir itu kullazi haqqin haqqahu. Jadi baitul mal ni umum kan harta pesaka ya, harta luqata, harta ini, harta itu, harta riba, harta ini baitul mal tapi mesti adil. Ini masalahnya. Keadilan tu artinya keintizaman tu tak teratur dah. Fala radda, kalau ada baitul mal rad tidak ada, zawil arham pun tak ada. Wa huwa ma abta bihil mutaakhirun wa huwal mu'taman. Kan yang muktamadnya baitul mal bukan rad dan zawil arham. Jadi rad dan zawil arham permasalahan akhir yang diijtihadkan oleh fuqaha Syafi'iyah mutaakhirah. Ulama yang belakang. Wa zawil arham ahada asyara sinfan. Nak kenal zawil arham ni selain daripada ahli waris lelaki, ahli waris perempuan dan ahli waris asabah. Lain daripada itu zawil arham. Dan nama-nama dia pun sudah termaktub. Bayanil furudil muqaddarah. Fardu-fardu yang ditentukan ada berapa? Sulusan ni, ini berdasarkan ayat Quran lah, dia susun tu.
sulusani 2/3, ahli dia tu bintani, syarat berjemaah 2 perempuan, 2 cucu. Ini dengan syarat-syaratnya nanti dibicarakan di depan lah tentang nak mendapatkan paraidnya. Ukhtani 2 saudara perempuan kandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Ini izam faradata awim faradna aman, apabila mereka syaratnya semua nih sunyi daripada yang mengasobahkan dan yang menghijabkan, sama ada hijab hirman ataupun hijab nuksan. Nanti bahasan dia. Wa banatul ibni kal banat. Cucu perempuan macam anak perempuan, macam, tapi tak semua sama sifatnya. Wa bintal ibni maqisatani. Ini qiyas nih. Qiyas dapat habuan, bukan qiyas total. Dan cucu perempuan itu dikiaskan ke atas 2 saudara perempuan ataupun 2 perempuan. Pada masalah 2/3 ya, bukan keseluruhan hukum. Sepertiga fardu bagi 2 orang. Yang pertama ibu yang tidak ada bagi si mati. Far'un waris. Furu' waris. Nanti diterangkan furu' waris itu apa dia? Atau semua. Ibn. Wa in nazala, anak laki, cucu laki, bintun anak perempuan, bintun ibn, cucu perempuan sampai ke bawah. Itu namanya furu' waris. Kalau sebutkan furu' waris sampai ke cucu cicit. Kalau disebutkan zakarun wa bintun, hanya anak saja, cucu tak dapat. Itu istilah dalam bahasa Arab. Kalau sebutkan zakarun, ibn saja. Kalau sebutkan waladun, ibn dan ibn. Ibn dan ibn. Anak dan cucu, waladun. Kalau sebut furu' waris sampai kiamat. Itu Faraidul Mubasat banyak menggunakan istilah furu' waris. Sebab dia mencakupi semua. Nak sebut, nanti kadang-kadang ada permasalahan tu anak saja. Cucu tak masuk. Kalau anak masuk, cucu masuk, kan takkan saja sebut ibnun wa ibnu ibnin. Kan letih kita buat tu. Sebut furu' waris sampai ke cucu cicit. Cocek. Sampai ke, itu. Jadi, istilah dalam kitab ini banyak menggunakan furu' waris lah, memudahkan tulisan. Wal murad bil adat huna fi ilmil faraid isnani fama fauq. Ini maksud berbilang, maksud jamak dalam ilmu faraid di sini 2 dan seterusnya ke atas. Ini masalah apa nih? Illa fi zaujin au zaujah ma'a abawaini ma'an. Ini masalah ibu nih. Yang mana tidak mendapat 1/3 penuh, tapi mendapat 1/3 baki. Digelar permasalahan itu dengan Umariyatain. Karena Sayyidina Umar. Wal gharrawain. Cerah, masalah ini terang, benderang. Wabil gharibatain. Pelik. Pelik ini pasal yang datang. Permasalahan itu. Yang keduanya, ibu mendapat 1/3. Adadun wasaniha. Ketiadaan. Laisa. Sambungan itu. Laisa limayitiha far'un waris wa adadun min auladil tuh. Itu dia punya ataf dia tuh. Entah betul tak tidak, baca sajalah. Yastawi fihi nomor 2 yang dapat 1/3 adalah bilangan daripada saudara seibu. Sama saja laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Kalau laki perempuan yang lain-lainnya, li zakari mislu hasil unsayain. Tapi untuk saudara seibu sama, yastawi fihi zakaru wal unsa min ghairi tafdilin. Karena kita dah biasa main laki-laki dapat 2 bagian, laki-laki kena ada syarahan yastawi itu, pada tak ada pun kita dah tahu dah. Tapi kena bubus supaya hilang kesamaran tu. Yastawi fihi zakaru wal unsa, sama saja laki dan perempuan, tambah lagi tafsir itu juga lah min ghairi tafdil, tidak ada kelebihan, tidak ada beza. Jelas ini bukan saudara laki dan perempuan yang kandung dan sebapak. Ini adalah yang seibu, sama. Tambah lagi tafsiriyah, wahum syuraka'u fi sulus. Syuraka'u fi sulus, kongsi lagi dalam 3 kali syarah. Yastawi fihi zakar wal unsa. 2 min ghairi tafdil. 3 wahum syuraka'u fi sulus. Ini dalam balaghah ni untuk isbat sungguh-sungguh ni, takkid ni. Biar hilang dia punya ingkar. Mula-mula ibtidai, tolabi, ingkari. Itu bahajat pada
tiga tafsiran. 1/6 fardu bagi bapa jad. Nah, ini ada syaratnya, ada furu' waris. Ibu yang bagi si mati itu ada furu' waris ataupun bilangan saudara secara mutlak. Jaddah, datuk, nenek bahasa Indonesianya, jihah. Daripada pihak mana ya? Pihak ibu atau pihak bapak? Sama ada anak ataupun tidak ada anak bagi si mati. Kemudian yang kelima bintun, anak perempuan, bintu ibn, cucu perempuan. Ma'al binti, ada ma'a. Dapat 1/6. Ukhtun li'ab, lebih ma'ukhtun ibawain. Saudara perempuan sebapa. Dan salah seorang daripada saudara seibu, laki atau perempuan. 1/2 fardu bagi bintu, nak perempuan bintu benin. Ini ada syarat dia nih. Ini cara borong dulu nih. Ukhtun ibawain, saudara perempuan kandung. Saudara sebapa, yang ini ada syarat dia, munfaridatun amman yu'asibuhunna aw yahjubuhunna hirmanan aw nuqsanan. Semua ini nanti dalam masalah praktikal akan tercerah insyaallah, diterangkan. Ini hanya sebagai orang kata selayang pandang ya. Jadi faraid ini memang dia macam tauhid juga. Kalau saya dulu mengaji faraid cemuih. Guru saya faraid bahasa tu rajin untuk ulang-ulang. Ulang ya, izakan alam yakun indahu, izakan alam yakun. Berapa dalam hati lah, saya tak ada habak. Berapa banyak sangat lah. Rupanya mai kita ketua ni baru kita tahu. Kena banyak ulang-ulang. Tidak, orang tak erti. Syarat-syarat tu. Padahal tadi bintun dah sebut dah. Tidak ada muasib dia, tidak ada yang ini. Di sini ulang lagi. Oh, memang. Di awal-awal kuliah tu. Dan masuk asal masalah, syok dah. Tak ada ulang dah, tinggal tulis ya. Hikmah dah jatuh atas kita balik. Orang tak faham lagi, ya Allah. Kita dah cemui dah nak baca banyak-banyak ni. Zaujun lima itibarun waris minhu aw min ghairihi. Dia tak cemui. Wa zaujatun laisa maitiha far'un waris. Ini suami tak ada anak, ada anak, tak ada anak 1/2, ada anak 1/4, isteri ada anak 1/4, ada anak 1/8, dah selesai. Asabah. Wal asabatu hiya kullu man haza jami'al mal minal qarabat. Yang mendapatkan asabah itu setiap yang menghabisi sekalian harta sama ada minil bayan. Qarabat, kaum kerabat dia, keturunan dia. Wal mawali, perhamba, tuan. Mawali wala. Izam faroda, jika dia bersendirian menghabisi semua harta. Au man hazama abqatil furudu, apa yang ditinggalkan oleh fardu dia dapat. Wal asabat tanqasimu ila sarati aqsam, asabatun bin nafsi wa asabatun bil ghairi wa asabatun ma'al ghair. Asabah bin nafsihi, yang asabah semula jadi ibnun, anak lelaki, cucu lelaki, dengan syarat dia nantilah, anak laki-laki, cucu laki-laki kalau tak ada anak laki-laki. Abun, bapa, jaddun, tuan, datuk kalau tak ada ayah. Wa in ala, naik kata-kata akhun ni abawain, saudara laki kandung, saudara sebapa, saudara anak saudara laki kandung, sampai seterusnya cucu cicit dia. Ibnul akh, anak saudara sebapa, terus berterusan. Amun, pak saudara am kandung, amun ni ab, pak saudara sebapa. Ibnu am ni abawain wa in ba'uda, anak pak saudara sepupu kita, terus pupu cucu cicit dia. Ibnu am, anak pak saudara sebapa, sampai mu'tik wa mu'tiqah wa asabatuhuma bin nafsi. Si pemerdeka, tuan lelaki yang memerdekakan dan puan perempuan yang memerdekakan. Kalau tak ada dua-dua, asabah mereka yang bin nafsi saja. Ya'lam anna li hadzal usubah sab'ata jihatin murattabatan 'inda Syafi'iyah. Syafi'iyah mensabitkan asabah 7 jihad. Bunuah, keanaan, ubuah, bapak saja. Jududa wal ukhwah, ni cantum, jad dan ikhwah. Banul ukhwah, anak akh, anak saudara. Sumal umumah, nah umumah ni cantum, am dan ibnul am. Kena ingat tu. 1 bunuah, 2 ubuah, 3 jududah wal ukhwah, 3 tu cantum. Jad wal ikhwah saja. Anak akh tak masuk. Jad dengan akh saja. Yang
Berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, banul ukhuwah. Anak saudara saja. Yang kandung dan yang sebapak. Kemudian yang kelima, umumah. Pak saudara semua. Pak saudara dan anak saudara. Yang kandung dan yang sebapak. Summal wala. Ini perhambaan. Maula. Tuan. Pemerdekaan. Summa baitul mal. Kemudian baitul mal inkana muntaziman. Itu asabah. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang dibuang. Ada yang buang baitul mal. Kalau macam Hanafi, jadwal ikhwah tak ada. Sebab dia menghijab kan. Itu kaedah dia lah gitu. Itu tak apalah tu. Itu mazhab 4. Di asabah ini ada pelajaran hijab. Di asabah ini ada pelajaran hijab. Ini dia. Jadi orang yang mengaji setakat asabah saja, walaupun tak belajar hijab, dia ada fahamlah sebahagian bab hijab. Izam faradal asib. Ini kita bicara asabah. Jika asabah itu bersendirian. Haza jami'al mal. Dialah yang akan menghabisi harta. Selesai. Atau dialah yang akan menghabisi balance. Sisa baki yang ditinggalkan oleh ahli fardu. Ada. Ini hukum. Izam faradal asibu bin nafsi haza jami'al mali. Au ma abqatil furudu. Itu hukum. Wa iza ta'addadal asibuna. Apabila berkumpul para asabah. Macam ahli waris. Dulu itulah kumpul laki-laki perempuan. Ini asabah saja berkumpul. Yang binafsi tau. Yang binafsi saja berkumpul. Macam mana cara menyelesaikannya? Tuqaddam awalan al-jihah. Didahulukan jihad dulu. Sebab tu jihad kita ada berapa? 7. Jadi jihad bunuah didahulukan atas jihad ubuah. Jihad jududa wal ukhwa didahulukan atas jihad umumah ataupun wala ataupun baitul mal. Atau kaedah jihad tu. Jihad kita ada 7 kan. Mana yang jihad menghijab jihad bawah. Jihad yang di atas menghijab jihad bawah. Jadi kalau kita kata ada abun. Itu kan jihad nomor 2. Jadi jihad nomor 3 terpadam. Siapa dia? Jad. Siapa dia? Siapa dia? Umum, am. Siapa dia? Semua bawa-bawa. Didahulukan jihad tu. Awalan al-jihadu. Hasbat tartibis sabiq. Baik. Wa iza tahat jihad. Kalau bersatu dalam satu jihad tu. Contohnya macam umumah tadi. Umumah tu melengkapi siapa? Umumah tu melengkapi am. Syakik. Am. Li'ab. Ibnu am. Syakik. Ibnu am. Li'ab. Satu jihad tu berbilang. Macam mana kita nak mendahulukan? Dia kata apa sini? Quddimal akrab. Siapa yang paling dekat? Lah, dekat lah kan. Macam nomor 1 pun boleh berbilang. Jihad bunuah tu mencakupi siapa? Ibnun. Ibnu ibnin. Ibnu ibni ibni ibnin. Tu. Jadi kalau berkumpul dalam satu jihad, dahulukan yang akrab. Arti akrab sini maksudnya yang anak didahulukan atas cucu. Cucu dia dahulukan atas cicit. Begitulah. Itu kaedah dia. Akrab. Wa intasawatil jihad wal qurb. Kalau bersamaan jihad dan akrab sama. Contohnya apa? Contohnya di sini kalau tak ada apa? Tak ada, contohnya tak ada jad. Maka di ukhwah tu ada apa? Ada akun syakik dan ada akun li'ab. Hak tadi itu yang nomor 2 tu contoh salah tu. Betul tapi salah sikit. Gini. Kalau yang akrab tu berarti am. Didahulukan atas ibnu am. Ya kan? Didahulukan atas ibnu itu yang akrab. Kalau yang ini qawi. Ini hanya kandung dan sebapak saja. Kalau kandung kan dia 2 tangan. Mak dan ayah yang sama. Kalau sebapak dia kan 1 ya. Itu namanya. Wa intasawatil jihatu jihad wal qurb. Qurb tadi yang dekat tadi tu. Am kandung dengan am
syakik, akhun, kandung dengan akhun, li'ab, itu yang kalau sama huruf dia. Sama huruf dia artinya dia macam kita ambil hak nombor 1. Huruf dia. Siapa dia? Ibnun. Okey, dalam Ibnun ini anak dia ada 5 orang. Ibnun semua. Ibnun. Semua anak laki. Jadi kena tu. Jiha 1. Huruf 1. Quddimatil ini yang nomor 3 tadi. Quddimal akrab. Tadi akrab. Yang ketiga intasawatil jiha wal qurb quddimatil quwah. Ini apa nama yang akh tadi tu. Akh dengan am tadi. Jadi akh yang kandung dengan akh yang sebapa, am yang kandung am. Sebab tu dia kata sini fa yuqaddamul ibnu 'alal ab. Ini jiha. Wa yuqaddamul akhu 'ala ibnil akh. Ini akrab. Wa yuqaddamu syaqiq 'alal akh li ab. Hakaza ini kuah. Itu contoh tu masing-masing tu. Didahulukan anak atas bapa. Ini namanya jiha. Mendahulukan quddima al-jiha. Dan didahulukan saudara atas anak saudara. Ini akrab. Quddimatil akrab. Nah. Dan didahulukan yang kandung atas yang sebapa. Ini namanya quwwah. Quddimatil quwwah. Ada contoh masing-masing. Nah, kalau sama ke semua, sama ke semua. Tadi contoh saya salah tadi, tak apalah. Fa ini tahadatil jihatu wal qurbu wal quwwah. Ini dia. Anak laki ada 5 orang. Saudara laki ada 10 orang. Ini mana? Ini syuraka. Ini kongsi lah, Pak. Pada sama semua. Jihad sama. Akrab sama. Quwwah sama. Sudahlah. Syuraka'ah. Kanu syuraka'ah. Kal ikhwatil asyiqa wal abna. Dan semualah. Wal a'mam pun boleh juga. Pak menakan kandung dia ada 10 orang. Kongsi. Ada 3 orang. Asabah. Ini senang. Wal asabatu bi ghairihi ada 4. Yaitu pasangan-pasangannya dan ada hukum. Dia punya hashtag yang kita kena pegang. Banat ma'al ibn. Anak perempuan dengan anak laki. Nanti ada syarat-syarat dia tu ada tu. Nantilah di pembahagian. Banatul ibn. Cucu laki dengan cucu perempuan. Sampai ke bawah. Cucu cicit cocek. Akhawat li abawain ma'al akh li abawain. Saudara perempuan, saudara laki kandung. Saudara perempuan sebapa, saudara laki sebapa. Nah inilah hashtag dia. Tuqsamut tarikatu kulluha fi hadzal halat. Dalam hal ini al-arba' keempat-empat orang ni. Bainahum anna lizzakari mislu hazzil unsayain. Mislah hazzil unsayain. Itu dia punya hashtag asabah bi ghairihi. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Asabah ma'a ghairi ini saudara perempuan yang kandung ataupun yang sebapa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan sampai ke bawah. Walaisal jam'u syartan fi hatainil halatain. Ini ambil ibarat rabiah. Karena semua buat jamak. Jamak tak syarat. Faslun fi bayanil hajbi. I'lam anna ma'rifata babil hajbi indahum min ahammi fannil faraid. Di sisi ahli ulama faradhi mengatakan mengetahui bab hijab ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Hatta qalu, sehingga di garis bawahi dihukumkan yuhramu lisyakhsi ayyuftiya fil faraid. Jangan belakon jadi ustaz tak apa. Belakon jadi mubaligh, penceramah, khutbah Jumat tak apa. Belakon jadi ahli faraid siap. Yuhram, haram. Dosa besar. Karena makan harta haram. Bahwasanya ia berfatwa iza jahila babal hajbi. Jika dia jahil bab hijab. Kemudian hijab makna lughah mana halangan. Urfan man'u man qama bihi sababul irsi, menegah sesiapa saja yang ada padanya asbab iris, asbab perwarisan yang sudah kita baca. Yang 3 tu minal irsi, untuk mendapatkan faraid bil kulliyah secara keseluruhan, au min au fari hazza ini, ataupun daripada yang lebih banyak habuannya dikurangkan. Bil kulliyah ni hijab terus tak dapat langsung.
min aufari hazzaini, daripada habuan yang terbanyak nisbah kepada dia. Jadi patutnya dapat 1/2. Tahu-tahu dapat asobah. Dan sebagainya lah. Kalau hijab langsung tak dapat tahu. Aufar ni dapat tapi kurang daripada hak yang banyak. Dinamakan yang pertama tu hijab hirman. Dan yang kedua tu dinamakan hijab nuksan. Wal awal hijab hirman tadi tu. Hijab hirman tak dapat langsung tu. Ada 2 juga. Hijab secara sifat, iaitu mawani'. Bil wasfi ataupun bil mawani'. Mawani' apa? Mawani'ul irsi, yang mencegah daripada mendapatkan pesaka yang telah kita sebutkan tadi. Apa dia? Kufur, perhambaan, pembunuhan. Dan seumpamanya lah yang kalau ada lagi. Itu yang muktamad, yang khilaf dia banyak. Wah hijab bisyaksi. Hijab tak dapat langsung dengan sebab seorang yang sudah kita bicarakan pada asobah tadi. Orang yang lebih dekat, anak lebih dekat berbanding cucu. Cucu tak dapat langsung lah sebab ada anak. Gitu. Dan sebab-sebab yang lain lah. Dan tidak akan masuk, terang lagi, tidak akan masuk hijab hirman tu terhadap kedua orang tua, kedua anak, dan kedua orang tua ibu bapa, kedua anak, anak laki anak perempuan, dan salah seorang suami istri. Dan masuk atas orang yang lain daripada mereka. Masuk kena penyakit. Penyakit apa? Hijab. Tak dapat langsung. Ataupun dapat sikit. Kaedahnya macam mana? Kalau tak reti bab hijab, tak reti nak hafal nama-nama orang tu. An-naman adalah siapa-siapa yang sampai. Ataupun siapa-siapa yang dapat peraid kepada mayat melalui wasithah. Melalui perantaraan. Gitu. Macam cicit. Kenapa dapat? Sebab tak ada cucu. Cucu sebab apa dapat? Tidak ada anak. Jadi melalui perantaraan. Sebab tak ada. Jadi yang kata tak ada ni, kalau ada tak dapat. An-naman adalah siapa-siapa yang menuju dalwun ni, sampai. Siapa yang sampai kepada ataupun siapa yang mendapat pesaka kepada si mati dengan perantaraan, maka perantaraan itulah yang akan menghijabnya. Yalah. Batu cucu dihijab dengan anak. Cicit dihijab dengan cucu. Cucu dihijab dengan cocek dihijab dengan cucu. Gitu. Cicit dan sebagainya. Illal qurba, melainkan kaum kerabat dari sebelah ibu. Kaum kerabat sebelah ibu. Ibu tidak menghijabkan. Kalau kaum kerabat daripada bapa, saudara lelaki sebapa, dihijab dengan bapa lah, ada bapa kan. Ini kalau saudara lelaki perempuan seibu, ibu tak menghijab. Fa innahum la yuhjabuna bil Habis. Habislah. Ini carta tertib dihijab orang-orang yang dia nak cerita tu sesuai dengan carta kotak-kotak ni lah. Itulah. Mana? Surat 16. Ya. Surat 16 sampai bawah. Bawah sekali mana? Waktu jabu. Surat sini sampai bawah tu. Yang pertama, dihijab jad dengan bapa. Ini pun secara perantaraan. Li'annahu adla tu. Ilat dia. Kenapa terhijab? Walaupun termasuk daripada usul zakar, asal lelaki. Ilal mayit biwasitatil ab. Ikut kaedah tadi kan, karena perantaraan dengan ab. Satu, yang kedua kalau segi peraid, wali annahu akrab ilal mayit. Itu kaedah asabah. Jadi jad boleh dihijab dengan kaedah kullu man adla ilal mayit biwasitatin tu, boleh juga dengan kaedah asabah. Asabah lah, sebab dari segi jihad, ab tu asing. Jihad jad ke bawah nombor 3. Hijab dengan jihad. Wal qarib yahjubul ba'id. Itu penegasan saja. Bukan ada hukum baru pun. Dan dihijab ibn bil ibni. Dengan anak. Cucu dihijab dengan anak 5 marrah di atas tadi. Marrah apa tadi? Adlah. 5 marrah tu. Karena hukum yang sebelumnya. Apa dia? Li'anau adlah kan. Biwasitatil ibn.
Tu. Juga dikatakan wali annahu akrab. Gitu. Jihad sama tapi akrab. Wa kullu ibni asfal bibnin a'la. Ini kaedah dah. Mana ada cucu cicit cocet di bawah terhijab dengan yang di atas. Sama ada setakak ataupun 2 takak. Yang ketiga dihijab saudara kandung dengan bapa. Li'anna jihatal di segi jihad. Karena jihad ubuwah muqaddam ala jihatil ukhuwah mutlaqan. Jadi rupanya ini sebenarnya kaedah ni ambil daripada Tuhfatus Saniyah. Jadi walaupun dia tidak menerangkan secara jihad-jihad tu, dia sudah masuk sebenarnya. Tu. Dalam Tuhfatus Saniyah, ini hijab-hijab ni saya ambil daripada Tuhfatus Saniyah ni. Dia kata gitu, jihad ubuwah muqaddam gitu. Ala jihatil ukhuwah mutlaqan. Ukhuwah mutlaqan akh kandung, akh sebapa, akh seibu. Wabil ibni, wabnil ibni dengan anak laki, cucu laki, li'anna jihatil bunuah muqaddamah ala jihatil ukhuwah juga. Ini jihad. Dihijab dengan sebab jihad pada masa asabah. Wa yuhjabul akhu li'ab biman zukira fi syakik. Mana yang menghijab syakik juga menghijab akh lil ab. Dan juga dia dihijab dengan akh syakik. Ini kalau akh syakik ni berarti dia buat ilat dia. Li'anna jihatil ikhwa la asyiqa aqwa. Lebih kuat. Min jihatil ikhwati lil ab. Jadi kaedah kita kalau asabah tadi jihad akrab aqwa. Kena ingat tu. Cara penghijaban di asabah. Jihad akrab aqwa. Kena ingat tu. Sini ada kalimat aqwa min jihatil ikhwa lil ab. Wa bil ukhti syaqiqa idza sarat asabatan ma'al binti. Dihijab dengan saudara perempuan kandung apabila dah jadi asabah, sama ada asabah ma'al binti atau bintil ibni ini asabah ma'al ghair. Kalau asabah bil ghair memang sudah ada dah saudara laki kandung situ. Wa inna zala abuha sampai ke bawah-bawah. Itu yang menghijab saudara laki sebapa. Dan dihijab saudara perempuan seibu dengan bapa 5 marrah. Ini telah terdahulu. Ilatnya pada jihad tadi itulah. Ataupun pada menghijab ukhuwah mutlaqan. Itu dia. Itu kembali kepada situ. Bil abi 5 marrah. Karena barang yang telah lalu keterangannya pada penghijaban saudara kandung. Saudara kandung dihijab oleh bapa. Kemudian situ ada kalimat li anna jihatal bunuwah muqaddamatun 'ala jihatil ukhuwah. Apa? Li anna jihatal ubuwah muqaddamatun 'ala jihatil ukhuwah mutlaqan. Mutlak saudara tu dihijab oleh bapa. Wal jad dihijab dengan jad. Wa in 'ala li anna jihatal jududa muqaddamatun 'ala jihatil ukhuwah lil Jad wal ikhwah kan. Wabil ibni, wabnil ibni, wal binti, wabintil ibni, 5 marrah fil akhi syakik. Semua dasar daripada akhi syakik itu dihukumkan sama. Wa yuhjamu ibnul akh dan dihijab ibnul akh, anak saudara. Ini tak sebut ni laki ke kandung ke sebapa tak sebut. Haza in kana li ab. Ini kalau saudara, anak saudara laki sebapa. Bal wa in kana syaqiqan, bahkan kalau kandung sekalipun bil akhi li ab, dihijab dengan akh li ab, anak dengan bapa, li anahu aqrab ilal mayyit. Akrab ilatnya dari asabah akrab. Wa yuhjabul am wa ibnul am mutlaqan, ni mutlak semua ni, amnya, ibnul amnya, kandung ke sebapa ke, sawan kanu asyiqaa aw li ab. Bil akhi wa ibnil akhi mutlaqan di anna jihatal ukhuwah muqaddamatun ala jihatil umumah. Jadi banyak memakai jihad. Dan dihijab jadda mutlaqan ay min jihatil abi atau min jihatil wahidatan fasahidan bil dengan ibu. Pasal apa? Li annaha aqrab ilal mayyit. Karena ibu lebih dekat kepada si mati. Jadi duk main ilatnya tu akrab, aqwa, jihad, duk main gitu. Tu ilatnya. Ada lagi? Habis dah?
Lepas tu tak ada yang lepas-lepas tak ada tertinggal ti. Siap dah habis. Tak apalah. Dia ada ni anak ijazahin tak tahu lah. Semua lah. Ni. Oh, yang ni. Yang jarang kalau kita Jawi dia tak faham macam ni. Yang mana? Yang jihad martabat yang apa kalau orang ashabah tu ada satu. Anak pun dapat di Paratul Muwasat. Kitab mana kalau yang Kita Arab banyak. Kitab Jawi. Kitab Jawi kalau yang jumpa tu kitab Faraid yang Habib Osman. Batawi. Yusuf Batawi tu. Yang tu ada bahas ikut apa jihad inilah. Iyalah urutan jihad akrab tu. Tak lain dia tahu. Yang kalau kita bahas ikut ini. Esok bolehlah kita senaraikan kita ulama Jawi bagaimana Faraid tu jadi mudah kan guru-guru yang kan pondok-pondok yang nak ni kan nak guna tu. Dia tak ada masalah datuk dengan saudara okey lagi. Ada datuk dengan saudara tu. Baru ni sangkut yang dekat masalah muaddah. Ya. Dia sangkut kat masalah muaddah tu dia tanya orang dalam Facebook tu dia kata tengok kitab Faraid kitab pendahuluan Faraid. Pendahuluan Faraid. Yang jilid 2, yang penggal kedua tu. Tengok situ. Ada jawapan? Dia bahas bab datuk saudara saja. Panjang tu. Oh, untuk dia buat pembahagian banyak kat situ. Tengok situ. Dia kalau ikut Paratul Muwasat senang. Dalam maksudnya secara global 3 ya. Yang pertama kalau macam jad dengan asing-asing tu biasa dah. Tu tapi dimasukkan juga dalam Paratul Muwasat. Ada pembahasan jad wal ikhwah. Walaupun terasing pun dibahas juga satu. Satu lagi pakai wa. Saudara tu pakai wa. Jad beserta dengan saudara kandung dan saudara sebapak. Itu yang cangkut tu. Saya dulu perhabian tak berapa kali khatam. Tak faham. Tapi duk faham gitulah. Ujian dulu Tapi tanggungjawab sosial tu. Jumpa ni. Kata what lah. Mudahnya. Berarti kita pertebak yang bulan puasa itu lah sampai kat tu yang tangguh tu. Tangguh. Tangguh tu skill. Lepas tu duk tanya orang komen ada orang suruh tengok dekat kitab tu lah. Kalau Jawi lah. Jawi. Berarti kawan tu ngaji kitab tu apa? Asalnya lah. Tapi dia abang buka. Jelas boleh lah. Ataupun dia punya penerangan tu. Yalah, ataupun dia geng kita juga dan memperbanyak bahan bacaan dia. Ada tapi tak pernah buka, tak buka lagi lah. Anak pun ada tu saya pendahuluan tu 2 jilid kan. Kecil tu. Yang kedua penggalan kedua. Semua bab datuk saudara depan tu. Yalah dah ada tak buka tengok. Tu dia bagi tahu tak. Balik buka tengok balik. Okey, nampak dah sikit jalan tu kan. Beza kita tu sekarang itu je. Di Mustika tak ni? Nampak? Mustika? Tak nampak. Dia tak detail macam dalam tu, kitab penggal tu. Pendahuluan Faraid tu. Memang masa dia yang mengarang tu yang pakar sungguh tu. Sebab dia nampak orang hampa tak akan faham ni. Saya apabila main Paratul Muwasat baru faham 3 tu. Mula-mula jad wal ikhwah asing-asing. Itu tak apalah masing-masing hal dia kan. Yang kedua ni akhwa. Kandung dan sebapak duk sekali. Yang bawa au okey lagi. Jad wal ikhwah ma'al ikhwah syaqiqah au ikhwah li'ab. Ini pun okey. Tapi yang ni memang 3 ni ada kaedah baru pula. Iyalah kaedah memang hijab. Jadi pada hak tu yang timbulnya Aqdariyah tu. Wah. Kalau kata jad wal ikhwah pun yang biasa kalau kata syaqiq ke ataupun li'ab dia ada kaedah dia dah. Tapi muaddah tu dah ada keluar balik daripada kaedah tu lagi. Dia dikira tapi tak dapat. Letih orang tu. Mati saudara sebapak tu. Duk panggil aku buat apa minta IC. Betul tak ada apa-apa. Yang belum puasa tu baca dah tu. Baca dah. Itu menung. Tak nampak. Tangguh dulu. Tangguh tu baca. Habis dah. Dah kata dah. Kita baca balik. Baca balik. Apa lah. Okay.